surga, kami sungguh bersyukur untuk saat di mana kami kembali beribadah kepadamu. 我们在天上的父，我们满心感谢你，因为我们可以再次回到你的殿中来敬拜你。 Sepanjang minggu yang kami lalui dalam segala kesibukan dan kepenatan kami, 在我们的这一周的生活，我们的繁忙当中， kami merindukan ya Tuhan saat-saat seperti ini di mana kami datang kepadamu dan menantikan firman-Mu. 我们何等的渴慕这样的时刻，我们可以前来敬拜你，来等候你的出现。 Memohon kepadamu ya Tuhan untuk Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. 我们恳求主，你愿意对我们每个人说话。 Dalam segala keterbatasan kekurangan hamba-Mu, Engkau berkati kami berdua untuk dapat melayani dalam memberitakan firman-Mu dan menerjemahkannya. 在你的两位仆人的有限之中，求主恩告你的两位仆人，好让你的仆人可以传讲你的真理。 Tuhan, kami menantikan-Mu 主啊，我们等候你。 dan kiranya Roh Kudus sendiri juga memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. 求圣灵帮助我们能够进入你的真理。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 求主对我们每个人说话。 Dan kiranya Tuhan berkenan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. 但愿主也赐福于每一个聆听你的话语的人， Sehingga kami seperti seorang hamba yang mendengar dan juga mentaatinya. 好让我们能够成为一个忠心聆听你的话语的仆人，并遵行你的话语。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara silakan duduk kembali. 会中请坐。 Ya Jemaat GKY Karawaci yang saya kasihi, Shalom. 亲爱的给嘎耶嘎拉瓦记的弟兄姐妹平安。 Saya percaya saudara jikalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah itu karena anugerah Tuhan. 我相信今天我们能够一同来敬拜主，这都是主的恩典。 Saudara dan saya percaya saat kita bersama-sama kita juga merindukan bahwa hari ini setiap pribadi kita diberkati oleh Tuhan. 我们能够一起敬拜主，我们也非常渴慕能够蒙恩的福。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berkaitan dengan emas dan perak. 那么今天的话，我们将一起来思想关于这个金和银。 Saudara, saya percaya kita semuanya tentu tidak asing dengan emas dan perak. 那么当然，大家对这个金和银当然是不陌生了。 Barangkali kita tidak punya banyak, tetapi emas dan perak menjadi sesuatu yang menjadi lambang daripada sesuatu yang berharga yang ada pada kita. 也许我们没有太多的金和银，但是呢，这是象征着我们所拥有的一些财宝或宝贵的东西。 Namun hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. 但是呢，今天呢，我们将一起从上帝的话语学习到有比这个金和银更宝贵的东西。 Kita akan bersama-sama melihat kisah para rasul pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-26. 我们将一起来看一下《使徒行传》第3章第1到第26节。 Kita akan baca terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 我们将先诵读第1到第10节。 Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。 Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。 Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. 他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。 Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." 彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。” Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 那人就留意看他们，指望得着什么。 Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。
我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。 Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. 于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了。 Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. 就跳起来，站着又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。 Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 百姓都看见他行走赞美神。 Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 认得他是那素常坐在殿的美门口求祭的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。 Saudara, saya percaya jikalau kita adalah si lumpuh itu, 那么我相信，如果我们是这个瘸腿的人， saudara, saya kira tidak ada hal yang lebih berharga daripada dia bisa sembuh kembali, dia bisa berjalan. 我想，最重要的事情就是说，他能够再次的行走。 Dan menarik sekali, saudara, setelah dia berjalan, hal yang dia pertama lakukan selain dia melompat berjalan, dia masuk ke bait Allah. 那么他能够行走，能够站着之后呢，他第一个做的事情就是进了殿。 Selama ini, saudara, dia hanya duduk di depan pintu. 那么这一来，他只是站在那个或者坐着在那个门口。 Diusung orang dan tiap-tiap hari di depan bait Allah. 然后每天都是有人将他抬到那个圣殿的门口。 Walaupun pintu itu dikatakan pintu indah, tetapi bagi dia tidak indah sama sekali karena dia tidak bisa berjalan. 虽然这座门被叫做美门，但是呢，对他来说一点都不美，因为他没办法行走。 Namun saudara-saudara, dia dapat berjalan sekarang dan dia masuk bersama Petrus dan Yohanes untuk beribadah. 但是呢，如今他能够站起来，然后甚至呢，他可以跟彼得和约翰一同进到圣殿中来敬拜主。 Saudara, inilah yang dimaksudkan lebih berharga daripada emas dan perak. 这就是所谓的比这个金银更重要、更宝贵的。 Namun saudara, hari ini kita tidak membahas emas dan perak. 但是呢，今天呢，我们没有谈关于这个金和银的问题。 Karena tema hari ini memang juga tidak ada emas dan perak, ya, itu temanya. 那么实际上，今天的这个主题也没有这个金和银。 Saudara-saudara, fokus kita hari ini adalah mujizat yang terjadi karena pelayanan Petrus dan Yohanes. 我们今天所要探讨的主题就是关于这个彼得和约翰所行的神迹。 Pertama, saudara, kita melihat pelayanan Yohanes dan Petrus ini adalah pelayanan yang mendarat. 那么第一个呢，我们看这个彼得和约翰的服饰是一个落实的服饰。 Saudara, kalau hari ini kita ingin mencari kira-kira siapakah di zaman ini yang tergolong Petrus dan Yohanes? 如果现在的时代我们要找谁是属于这个彼得和约翰？ Saudara, siapa kira-kira ya kalau hari ini saudara kita ingin samakan ya seperti Petrus dan Yohanes? 那如今有谁能够跟彼得和约翰一样的？ Saya tidak mau menceritakan sesuatu di masa lalu saja yang hanya menjadi satu cerita. 那么我不想只是讲过去的一些事情，一个故事罢了。 Kalau kita ingin mencari Yohanes dan Petrus zaman sekarang, 如果我们想要找如今的这个彼得和约翰的话， mereka bukan orang lain, mereka adalah saudara dan saya. 他们就不是别人，就是你和我， Orang-orang yang seharusnya melayani. 就是我们就是应当来服侍人 Saudara, 他人 kadang-kadang 的。 kita menggambarkan pelayanan itu hanya di dalam lingkup gereja, 很多时候我们认为所谓的服侍只是在教会里面的服侍 dalam，program gereja. 在这个教会的项目当中。 Dan kita tidak pernah membayangkan bahwa pelayanan itu adalah sehari-hari dalam kehidupan kita. 那么没有想象这个所谓的服侍，就是在我们的每日生活中的服侍。 Beberapa waktu yang lalu dalam ulang tahun yang ke-80 saya diwawancarai dengan satu pertanyaan. 那么呢，前段时间在庆祝我们80周年的这个堂庆，那么有人采访我一个问题。 Kira-kira 80 tahun kemudian ini GKY punya pelayanan yang memberikan dampak kepada masyarakat itu kira-kira apa programnya?
那么呢，在这个我们国语堂第2个80年，那么接下来的这些有没有哪些服饰呢，可以带给社会比较大的影响？ Saudara, saya kira kita selama ini sudah melakukan cukup banyak 那我认为我们这以来已经做了很多事， program pelayanan sosial. 有这个社会的服饰。 Ya, saudara pasti ingat sekali ya, pembagian sembako dan juga pengobatan murah dan lain-lain. 我们已经分发了这个粮食，还有给一个免费的治 Ulang tahun 疗。 ke-80 ini kita jual beras murah ya. Ya. 那么这个80周年堂庆，我们也是分发了这个比较便宜的这个粮食。 Dan juga sekali-sekali hadir pada waktu terjadi bencana. 我们呢有时候也偶尔会在这个灾难自然灾难发生的时候我们出现， Baik juga sih saudara, baik juga, bukan salah. 这些都是好事。 Tetapi saudara-saudara, sebenarnya pelayanan yang lebih mendarat itu adalah pelayanan setiap pribadi kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. 但是更落实的这个服饰呢，就是我们每一个人在我们社会当中的每一日的服饰。 Bagaimana saudara sebagai seorang pekerja, seorang usahawan, saudara mampu untuk mendarat pelayanan saudara dengan lingkup kehidupan sehari-hari saudara atau orientasi saudara setiap hari. 那么就是说，你作为这个上班族或者创业者的话呢，你们如何在你们的每日生活中，你们能够这个服侍他人？ Bagaimana seorang profesional dalam pelayanannya di tengah-tengah profesionalisasinya. 那么一个专业人士在他的专业当中，他如何能够服侍他人？ Sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, sebagai seorang yang melayani di tengah-tengah masyarakat. 就是身为这个老师啊，或者这个医生啊，或者这个护士呢，在社会当中的这个怎么能够服侍？ Saudara, banyak orang yang saudara ketemu di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah lingkup kehidupan saudara tiap hari, yang kami tidak kenal. 那么呢，也许我们都不认识，在你生活当中，你周围的出现在你的生活的一些人，我们都不认识。 Tetapi orang-orang itulah ada dalam kehidupan setiap hari saudara yang saudara berinteraksi dengan mereka. 但是这些人就在你的这个社区、你的生活当中，你就跟他们互动。 Saudara, sering sekali kita memisahkan begitu tajam kehidupan pelayanan hanya di gereja sehari-hari, bisnis seperti biasa, kerjaan seperti biasa, semuanya seperti biasa, tidak ada bedanya dengan orang-orang lain. 那么我们很分辨得很清楚，就是在我们的这个教会的服饰，但是在我们的这个每日的生活、我们的工作、我们的生意当中都是普通的。 Kita hanya melayani program. 我们只是为了服侍教会的项目。 Satu kali ada satu kelompok ibu-ibu turun ke jalan. 那么有一次呢，有一群这个妇女们，她就去到那个街道上， Komisi wanita, 这个 saudara, 妇女团契， bukan dari GKY Karawaci. 不是从我们这个嘎拉瓦基国语堂。 Saudara-saudara, mereka melayani untuk memberi makan orang-orang yang di bawah jembatan. 他们就是来服侍那些在这个桥底下的人，就是给他们分发这个食物。 Orang-orang di bawah jembatan itu heran. Hari ini bukan hari Raden Ajen Kartini, tapi ibu-ibu dengan t-shirt tulisan kasih dari surga memberi makan. 就是在那个桥底下的那些人就感到很好奇。那么今天呢，不是这个妇女节，然后为什么呢？有一群就是一群妇女呢，穿着这个衬衫，然后衬衫上面就是写着这个从天上而来的这个慈爱，来给他们发那个食物。 Saudara, mereka bertanya, 然后他们就问， kenapa hari ini kita kasih makan? 为什么今天会分给我们食物呢？ Biasanya tidak. 那么平时没有啊。 Jawaban yang tepat itu adalah seperti ini, saudara. 那么正确的答案应该是这样的。 Ini program diakonia, saudara. 这是我们教会的这个是福 Kalau 利， tidak ada program diakonia, 这个是福利的项目。如果没有这个项目的话， saya lewat di sini pun hati-hati ya. Pintu mobil harus dikunci dengan baik. 我经过这边都要非常的小心，我都要锁我的车的门。 Marilah kita bertanya, saudara-saudara, pada diri kita. 所以呢，我们要问我们每一个人， Kehidupan gereja itu hadir di tengah-tengah masyarakat. 我们这个教会的生活出现在这个社会当中， Tapi dia tidak tiap kali hadir dalam bentuk gereja dan program. 但是不是每一次都是会在社会当中出现，以这个教会的项目出现的。 Impact yang paling besar yang diberikan kepada lingkungan kehidupan kita adalah saudara di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat. 最大的我们就是最大的这个影响在社会，就是你和我能够出现在这个社会带来影响。
Melalui uluran tangan saudara, saudara dapat membangun satu kehidupan. 通过你的援助之手，你可以建立一个生活； Melalui perhatian dan doa saudara, 通过你的关怀、你的祷告， saudara dapat membantu seseorang. 你可以帮助一个人。 Tentu saja pelayanan di gereja juga tidak terkecuali saudara. 那么当然是在教会的这个服事也是可以 Tetapi 的。 pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak luas sekali di negara ini adalah GKY dengan ribuan jemaatnya. Setiap pribadi menjadi orang yang seperti Yohanes dan Petrus. 那么最有影响的一个服事呢，就是我们每一个国语堂的这个会友，每一个人呢，就是几千个人呢，可以一起像这个约翰和彼得一样服事社会。 Saudara, siapakah orang lumpuh itu? 那么这个瘸腿的人是谁呢？ Saudara, orang yang sehari-hari hidupnya itu konsentrasi untuk mendapatkan sedekah. 那么就是他每日都是专心来求周济的， Atau orang-orang yang konsentrasinya itu hanya pada emas dan perak. 或者他集中于这个金和银， Hidup itu terlalu sibuk. 他的生活非常的繁忙， Fokusnya hanya adalah pada kebutuhan. 他的注意力就是在每日的需求。 Saudara, di dalam setiap harinya mereka tidak pernah sanggup masuk ke bait Allah. 他每一日的生活都不可能可以进入这个圣殿。 Bukankah hari ini begitu banyak orang yang tidak pernah masuk ke bait Allah, tapi berada di depan pintu, ya walaupun pintu itu indah, saudara. 那么如今呢，不是也有很多人，他们没办法进到这个所谓这个美门，虽然这个门是不美的。 Bukankah ini adalah orang-orang lumpuh itu yang hari ini yang sebenarnya membutuhkan lebih daripada emas dan perak? 那么如今呢，这些瘸腿的人都有，然后呢，他们更需要的不是金和银。 Saudara, kita hari ini sementara bernavigasi di tengah-tengah dunia yang hancur, saudara, dengan berbagai permasalahannya. 那么如今呢，我们就是在这个破碎的世界，就是充满问题的世界行走。 Permusuhan tidak pernah berhenti. 那么就这个人们都不互相这个成为仇敌， Peperangan tidak pernah usai. 战争不断发生， Kebencian seorang dengan yang lain tidak pernah selesai. 这个人与人之间的这个仇恨都是没办法结束 Kesalahpahaman 的， terus berkelanjutan. 不断出现这个误解。 Dan banyak permasalahan-permasalahan dalam hidup ini yang membawa hari ini kita berada di dalam satu dunia yang tidak kita dalam keadaan baik-baik saja. 就是很多的问题，让我们处在一个充满很多问题的世界。 Waktu terus berjalan dalam hidup kita. 那么这个时间不断的流 Kita 走， dibatasi oleh waktu dan ruangan. 我们也是受时间和空间的限制， Tidak banyak yang kita bisa berbuat. 我们能做的就不多。 Yesus pernah menegur seperti ini. 那么主耶稣曾经责 Dia 备这样 katakan 说， rupa langit dan rupa bumi engkau tahu. 他说：“你知道这个天上和地上的一些意， Tetapi engkau tidak bisa membaca tanda zaman. 但是你没办法了解这个时代的一些意象。 Saudara, saya coba mengajak saudara untuk menyaksikan kira-kira satu permasalahan yang hari ini menjadi permasalahan global, yaitu economic impact, ya. 那么我们一起来观察一下如今的一个世界的问题，就是经济影响， Yang tentunya mempengaruhi sekali workplace stress. 就导致这个职场压力。 Dikatakan globally 6 di dalam 10 pekerja hari ini di dalam negara-negara yang berkembang adalah mereka yang di dalam kondisi stres berat. 那么据报道说，在发达国家，全球有大概60%的上班族表示工作压力大。 Ini bukan riset saya, saudara, saya hanya report aja. Saudara, dikatakan China yang leading, saudara, di dalam perekonomiannya dan juga kemajuannya hari ini. Tetapi saudara, pekerja-pekerjanya harus terus bersaing dan dikatakan 86% dari employee reporting high workplace stress. 那么就是这个中国呢是居首，因为他们有不断的互相的竞争。那么约有86%的这个员工表示职场压力高。 Saudara, saya tidak akan baca seluruhnya, nanti tidak jadi khotbah, saudara, ya. 我不可能每一个都读，因为等一下就是我们讲不完。 Tapi saudara, saya ingin sekali mengajak saudara untuk sedikit realistis tentang dampak daripada economic crisis ini. 那我们来实际的看一下这个经济危机的影响。 Saudara, saya Indonesiakan saja, depresi
ya, 抑郁、 anxiety, 焦虑、 marah, 愤怒、 kesepian, 孤独、 penyesalan, 懊悔、 putus asa. 绝望。 Saudara, kita mudah sekali menemukan orang-orang di sekitar kita, bahkan barangkali di keluarga kita. 我很容易发现，我们周围的人，甚至我们家人都有这样的一些症状。 Kita marah karena kondisi tidak selalu baik. 我们因为这个情况不如我们所愿，就愤怒了，生气了。 Kita ditinggalkan pada waktu kita dalam kondisi yang terpuruk. 我们在我们的最低谷被弃绝了。 Kita menyesal dengan banyak keputusan kita yang hari ini memiliki dampak yang negatif. 我们为我们所做的一些决定，因为带来不好的影响而感到懊悔。 Menghadapi hari depan, kita mulai terasa sedikit putus asa. 我们 Tidak tahu apa yang harus dilakukan. 我们面对未来的话，我们感到丝毫的这个绝望，我们不知道如何做。 Saudara, satu report lagi saya akan sampaikan kepada saudara. 还有一个调查，我想跟大家说， Dikatakan ada 970 juta orang hari ini terefektif dengan mental disorder. 那么这个据报道说，约有9.7亿人患有心理疾病。 Saudara-saudara, dan dikatakan 1 dari 4 orang yang kemungkinan akan mengalami mental illness. 那么每4人中就有1人一生中会经历这个心理疾病。 Tetapi saudara, syukur sekali report ini juga mengatakan tidak termasuk jemaat GKY Karawaci, saudara. 那么有幸的是，这项报告当中没有说这个不包括这个GKY Karawaci的弟兄姐妹。 Dunia mencari solusi, saudara. 所以呢，这个世界正在寻找一个解决问题 Saudara, 的 dalam 方法。 satu riset yang dilakukan oleh Barna Research 那么有一项调查是由 Barna 做的， dan faith-driven entrepreneur. 就是信仰驱动型企业家。 Saudara, mereka memiliki satu aja di antara sekian banyak hasil riset mereka mengatakan bahwa people show more trust in business owners than the church. 在他们所做的一系列的调查中，有一个调查结果是有趣的。他们说，这个企业家或者创业者呢，更受人们的信任胜过教会。 Saudara, pada saat dunia membutuhkan purpose dan meaning dalam hidup ini, 就是当世界呢需要在生命中的这个目的或者目标和意义， mereka menemukan bahwa sebetulnya lebih menjanjikan itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, kuasa, dan juga memiliki kemampuan di dalam bisnis. 那么他们就发现那些有权势、有这个生意的话，就比较有把握。 Saudara-saudara, saya coba memberikan satu perbandingan kepada kita, saudara. 我想给大家一个对比。 Saudara, banyak sekali hal-hal yang baik di gereja 那么在教会中有很多的好事 telah dipinjam dan dikemas untuk kebutuhan bisnis. 被借来用在这个商务当中的一些用处。 Salah satu adalah service. 那么其中之一就是这个服饰。 Dunia membutuhkan service, saudara. 这个世界需要服务。 Selain menawarkan produk, 当然除了这个给人这个产品， mereka juga butuh service yang bagus, saudara. 他们也是需要这个很好的服务。 Saudara, misalnya kata-kata yang sering kita dengar, 比方说我们经常听到的一些话， if it does matter you, it matters us. Ya. Kalau itu berpengaruh kepada saudara, itu juga berpengaruh kepada kita. 如果这个给你带来影响，那也给我们带来影响。 Kalau itu bermasalah bagi saudara, itu juga masalah kita. 如果这个是成为你的问题，也成为我们 Saudara 的问 barangkali 题。 juga tidak asing mendengar, your security is our concern. Ya. 你们当然也是对这句话不陌生，就是你的安全也是我们所关 Karena 心的。 saudara sempat menabung di bank itu, saudara. 因为当然大家就是也在那个银行存过钱， Saudara, kita melihat dasar daripada semuanya ini hanya dikemas dengan satu kata, saudara. 所以我们能够观察到这一切的核心就是一句话： Business. 商务。 Saudara, ada keuntungan yang sama-sama. Ya. 就是生意，就是彼此有获取利益。 Mereka memberikan purposeful dan meaningful untuk pelayanan-pelayanan mereka. 他们在他们的服务中，就是加了一些目的性和有意义的。 Saudara, satu kali saya mengantar ipar saya ke dokter mata, saudara. 那么有一次呢，我就送我的这个弟妹去看眼医。 Saudara,
sana lagi ngantri, saudara. Ada satu aturan, semua orang yang mau berobat ke sana harus diwawancarai, diinterview dulu. 那么在排队的时候呢，在那边有很多人，然后他们有一个规定说，在看医生之前要先接受采访， Lalu akan diarahkan kepada dokter yang tepat, yang spesialis. 然后之后就会劝你要或者给你推荐要去看哪一些医生。 Di depan saya itu ada 3 orang, saudara. 在我的面前有大概3个人， Yang di depan itu adalah seorang yang cukup lanjut usia. 那前面的有一个比较年纪比较大的， Dia bertanya lama sekali, saudara. 他问了很多的问题，很久， Pertanyaan diulang-ulang, saudara. 然后不断的反复。 Saudara, tetapi orang yang lain itu dengan sabar sekali menjawab berulang-ulang kali jawaban yang sama. 但是这个服侍者呢，他很有耐心的不断的回答同样的问 Sama 题， sekali dia tidak dipengaruhi, saudara, dengan kecemasan. 他没有受这个焦虑的影响。 Saudara, yang di depan 2 orang itu mulai tidak sabar, saudara. 但是前面的2个人就开始不耐烦了。 Jujur saya bilang, saya juga rasa kelamaan dia. 我实际上我也觉得太久了。 Dia yang bertanya dijawab, yang dijawab kita ngerti, orang yang bertanya belum ngerti-ngerti, saudara. 就是那些回答问题的人已经回答了，但是那个问问题的人还不一定能够明白。 Lalu saudara, saya melihat satu tulisan yang menyentuh hati saya. 然后我就看到了一个句子，就是感动了我的心。 Mungkin ini adalah tulisan yang the best in public service, saudara. 我觉得这个是在公众服务当中最好的一句话。 Tulisan itu bertulisan seperti ini. Kalau Anda menunggu sedikit lebih lama, itu karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang. 是这样说的：如果你再等一会儿的话，是因为我们想给你最好的服务。 Wah, luar biasa, saudara-saudara ya. 是非常了不起的一句话。 They treat everybody the same, saudara. Tidak ada terkecuali. 他们是平等的对待大 Dan 家， mereka memberi yang terbaik. 他们是给最好的服务。 Saudara perhatikan, dunia pun memberikan service, saudara. 那大家你要注意哦，我们世界也给这样的一个服务。 Lalu bagaimanakah dengan gereja, saudara? 那我们教会如何呢？ Saudara melihat gambar ini adalah satu message. Saya tidak menulis banyak keterangan. 大家可以看到这样的图画，带有一些这个信息在里面的。 Kita bersama-sama melayani. 我们一起服侍， Kita adalah pelayanan yang Christ-centered. 我们是以基督为中心的服务 Kita 服 adalah 侍。 pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. 我们是这个圣灵带领我们服侍的， Tapi dasar kita, saudara, bukan kita lebih baik dari orang lain. 但是我们的根基不是因为我们比别人好， Dasar itu karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. 我们的根基就是因为我们这些人已经领受了基督的恩典。 Saudara-saudara, hari ini pelayanan seperti apakah yang kita dapat berikan kepada dunia di sekeliling kita yang lebih mendarat, saudara-saudara? 那么如今呢，我们能够给我们周围的这个世界社会呢，可以给他们什么样的落实的辐射呢？ Saudara, barangkali kita tidak punya banyak. 也许我们有的不多。 Mother Teresa pernah berkata demikian. Mother Teresa 曾经这样说过： Jikalau engkau dapat memberi, 如果你可以施予， itulah kekayaanmu. 这就是你的财宝， Luar biasa, saudara-saudara ya. 非常了不起 Kita 的。 kira kita perlu banyak sisa-sisa yang kita beri, itu berarti kelimpahan. 如果我们有剩的，我们可以给别人，那这是表示我们是很丰富的。 Tetapi saudara-saudara, belum tentu itu berarti seperti itu. Karena barangkali yang kelebihan kita itu hanya sifatnya sedekah. 但是也不一定是这样，因为我们多余的可能是那种周期性的。 Saudara-saudara, yang kita butuhkan adalah pelayanan yang mendarat, saudara. 我们需要的就是一个落实的服侍， Tidak dihitung dari berapa banyaknya, 不算你能给的多少， tapi sesuatu yang Tuhan mau kita sampaikan 但是就是上帝要我们传达的， adalah lebih dari emas dan perak. 就是胜过金和银， In the name of Jesus. 奉主耶稣的名。 Saudara, itulah yang dikatakan oleh Petrus, saudara. 这就是彼得所说的， Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. 就是奉拿撒勒人耶稣基督的名。 Seperti apakah pelayanan di dalam nama Yesus itu? 那么奉主耶稣的名的服侍到底是什么样的呢？ Saudara-saudara, pada waktu nama itu disebut, sebenarnya itu berbicara tentang otoritas Kristus. 其实当说出这样的名字的话，其实谈的是关于基督的权柄， Bukan keinginan kita. 不是我们的意愿，
adalah kehendaknya 是主的旨意， dan untuk kemuliaannya. 为了主的荣耀。 Saudara, setiap kita sebagai umat Tuhan, 我们身为上帝的百姓， bagaimana kita dapat mengconnect ya, kita menghubungkan orang yang di depan bait Allah itu sampai bisa masuk ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. 我们如何能够联想到这个在前面那个瘸腿的人，如何能够进到圣殿里面？ Seberapa hebatkah kuasa itu di dalam nama Yesus? 在奉主耶稣这个名的权柄到底有多厉害？ Jangan-jangan ini tinggal kata akhir dari doa kita. 那这难道是我们祷告中最后一个句子罢了？ Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 10. 我们一起来看一下腓立比书第2章第10节。 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Saudara, hari ini bagaimanakah kita menghadapi kehidupan yang sulit dan di mana kita juga terlibat dengan kita juga berada di tengah-tengah kesulitan itu. 那我们如今怎么面对这么困难的这个生活？那我们也是在困难当中的。 Tetapi saudara, barangkali kita lalai bahwa ada sesuatu yang sangat hebat berkuasa dalam hidup kita. 但是我们却忽略到，在我们的生命中有一个更厉害的， Yang lebih daripada emas dan perak. 就是胜过这个金和银的。 Saudara, itulah kehidupan kita yang dapat membawa orang yang lumpuh itu masuk ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. 也就是我们的生命如何能够把刚才那个瘸腿的在门外的，能够把他带到圣殿当中来敬拜主。 Saudara, tadi saya telah mengatakan bahwa sebenarnya dampak paling luas, luar biasa, bukan gereja punya program, tapi kehidupan saudara dan saya yang di tengah-tengah masyarakat ini. 刚才我说的最大的影响不是这个教会的项目，而是你和我在这个社会当中的生命。 Saudara, pelayanan gereja itu bukan come. 那么这个教会的服事不是来， Datanglah ke gereja, datanglah ke gereja. 不是来到教会，来到教会。 Tapi pelayanan gereja itu adalah go. 但是我们教会的服事就是要出去， Pergilah, 出去 jadilah saksi-saksi. 成为这个基督的见证， Bawalah orang yang lumpuh itu masuk ke dalam gereja untuk beribadah. 把那些这个瘸腿的人带进教会里面敬拜主。 Saudara, saya mengikuti pelayanan GKI Karawaci dari sejak hari pertama, saudara. 那么我就观察或者注意这个我们嘎拉瓦基国语堂的服饰，从第一天开始。 Saudara, GKI Karawaci adalah pertama kali outreach gereja yang dimulai dari mall, saudara ya, dari super mall. 那么我们这个嘎拉瓦基国语堂呢，一开始是在这个商场里面的一个服饰。 Saudara-saudara, hari pertama kita mulai pos itu 200-an orang, saudara, lebih yang hadir. 那么刚开始的这个布道所的话呢，就有大概200人这个出席。 Saudara, GKI Karawaci adalah GKI yang paling banyak pindah tempat ibadah, saudara ya. 我们这个国语堂嘎拉瓦基国语堂是很多次都是就是搬地方的。 Dan saudara-saudara, terakhirlah kita berada di tempat ini. Dan tadi saya sudah lihat ada Faith Promised Land. 那么我们目前是在这个地方，但是呢，我们这个有这个 Land of Faith 这个项目。 Saudara-saudara, tujuannya hanya satu. 那么目的只有一个， In the name of Jesus ya, 就是奉主耶稣的名， kita mengajak orang yang di depan pintu gerbang indah itu masuk untuk beribadah. 我们邀请在这个美门外的人带进教会里面服 Melalui 侍敬 kesaksian 拜， hidup saudara. 就是通过你的这个生命的见证， Justru barangkali dalam keadaan sangat sulit sekali. 甚至在你处境非常困难的时候 Keadaan，yang paling terpuruk sekali. 最低谷的时候， Kita tahu bagaimana mengalami in the name of Jesus, kuat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna di dalam segala keterpurukan kehidupan kita. 因为我们经历到奉主耶稣的名，他的全能，他的大能就能够充满我们，能够就是让我们经历到他。 Saudara, namun saudara, apapun pelayanan kita berpusatkan pada Allah. 但是呢，我们的服事不管怎么样，都要以神为中心， Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. 就是服务神的旨意， Dan untuk kemuliaannya. 为了神的荣耀。 Saudara, pada waktu orang banyak melihat lumpuh itu berjalan, 那么当这个会众呢看这个瘸腿的人可以行走， orang menjadi tercengang dan takjub. 那么人们就很稀奇、很惊讶。
Petrus dan Yohanes tidak mengambil kesempatan ini untuk menarik semua kemuliaan itu bagi dirinya. 那么彼得和约翰呢，没有趁这个机会，或者没有把这个机会呢拿来给自己为了自己的利益用的。 Saudara bayangin kalau hari ini saudara ditulis GKI Karawaci kebaktian hari Minggu tanggal 29 ada penyembuhan sakit apapun sembuh. Ya, saya kira tidak perlu promosi pasti penuh gerejanya ya. 那么我想，如果如今的话，我们这个国语堂的话呢，我们说这个29号的这个崇拜会呢，不管什么样的这个有病的人都可以得医治的话，那不需要这个特意的这个宣传，肯定会很多人来。 Maka GKI Karawaci akan berubah dari gereja menjadi klinik, saudara ya. 但是这样的话，我们这个从教会就变成了一个诊所了， Karena bukan keinginan kita, 因为不是我们的意愿， keinginan Tuhan 但是是神的意 dan 愿， untuk kemuliaan Tuhan. 是为了神的荣耀。 Saudara, waktu Petrus melihat semua itu dia berkata demikian, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" 那么彼得看见，就对百姓说：“以色列人呢，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使智人行走呢？ Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa dia harus dilepaskan. 亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他。 Saudara, seluruh pelayanan gereja ini 所以，我们教会的一切的服饰， bukan untuk gereja, bukan untuk denominasi, bukan apalagi untuk pribadi, saudara. 不是为了我们教会，或者不是为了个人， Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. 但是为了神的荣耀。 Saudara, jika saya ingin mengambil satu kesimpulan yang mungkin menolong kita untuk ingat, saudara. 那么，如果我是下了这个总结呢，为了让我们大家可以更容易的记住， Pelayanan yang seperti apakah pelayanan yang berpusatkan Allah? 那么什么样的服饰是以神为中心的服饰？ Karena inilah teologia pelayanan. 因为这是服饰的神学。 Saudara-saudara, yang pertama 第一个 adalah anugerah Tuhan, grace. 就是上帝的恩典。 Saudara, jika hari ini kita dapat melayani, itu karena anugerah Tuhan, saudara. 如今，如果我们能够服侍，都是因着主的恩典， Saudara, pelayanan yang didasarkan anugerah Tuhan. 是依靠神或者以这个神的恩典为根基的服侍。 Kalau berhasil kita tidak akan tinggi hati. 如果成功了，我们不会骄傲； Kalau tidak berhasil pun kita percaya kasih karunia Tuhan tetap menopang kita. 如果不成功的话，我们也相信上帝的恩典将扶持我们。 Yang kedua, saudara-saudara, 第二点 adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. 就是服神的旨意， Bukan keinginan saya. 不是我的个人的意愿。 Sungguh-sungguh menyadari apa yang Tuhan ingin gereja lakukan. 我真的就是意识到上帝要教会做的事。 Saudara ingin menjadi orang yang melayani seperti Petrus dan Yohanes. 大家，如果你想成为像彼得和约翰一样服侍他 Saudara 人， coba berdoa pagi seperti ini. 大家在早上的时候这样祷告： Tuhan, biarlah hari ini aku menjadi berkat bagi orang lain. 上帝，求你帮我今天能够成为他人的祝福。 Saudara akan mengalami satu hal yang luar biasa. 你那一天将经历一个非常了不起的事。 Kesungguhan kita untuk mau melayani. 我们这个真心要服侍的这个 Hari itu 心， Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat barangkali melalui perkataan saudara, melalui sikap saudara, melalui mindset saudara, saudara mempengaruhi dunia. 那么那一天，上帝将会使用你成为他人的祝福，通过你的言语，通过你的态度，通过你的思维。 Saudara, yang ketiga adalah marilah kita semuanya menyadari bahwa pelayanan yang berpusatkan kepada Allah, Allah lah yang memanggil kita untuk melayani. 第三点就是说，让我们意识到以神为中心的一个服侍，就是因为上帝呼召我们服侍。 Dan pada waktu ketaatan itu kita berikan, 当我们顺服主的时 atau 候， ketaatan itu menjadi respon kita kepada panggilan Allah. 就是我们以顺服的心来回应上帝的呼召。 Sesulit apapun pelayanan itu, 不管我们的服侍有多难， Allah bertindak. 上帝会采取行动。 Saudara, saya tidak pernah
pernah melihat GKI Karawaci seperti hari ini pada waktu kita mulai di mall, saudara. 那么我没有看过这个给盖嘎拉瓦基像今天一样，就是之前在那个商场的。 Tidak pernah menyadari bahwa ini menjadi berkat bagi mereka saudara-saudara yang barangkali tinggal di sekitar Karawaci, saudara. 就没意识到这个可以成为在这个嘎拉瓦基附近的这个人的这个祝福。 Saudara, saya senang sekali hari ini saya ketemu banyak sekali orang-orang yang saya kenal sekian puluh tahun yang lalu ya, sekian tahun yang lalu. Hari ini kenalan dari kebaktian pertama dan kedua hari ini ya. Saya sukacita sekali, saudara. 那我是何等的喜乐，因为今天呢可以见到就是几十年前就是一起服侍的弟兄姐妹。 Dan saudara akan sukacita sekali. 那么你就会心中感到很快 Kalau 乐。 saudara melayani karena dipanggil Tuhan dan pelayanan saudara telah menyebabkan seorang lumpuh berjalan bertemu dengan Tuhan di bait Allah. 你心中就会感到很喜乐，因为你被主使用，你的服侍能够带这个瘸腿的人能够来到教会来认识主。 Dan marilah kita kembalikan segala kemuliaan itu bagi Tuhan. 那么最后，我们将一切的荣耀归给主。 Saudara-saudara yang saya kasihi, 我们所亲爱的弟兄姐妹， kita hidup di satu zaman yang tidak mudah, 我们生活在一个不容易的时代， tapi kita dipanggil untuk melayani yang lebih mendarat. 但是我们被神呼召，落实的服侍， Mulai dari keluarga kita, orang. 从我们的家庭当中开始， Orang-orang yang saudara kenal, 就是你所认识的人， orang-orang yang Tuhan bawa datang kepada kita. 就是上帝把那些人带到我们。 Ada sesuatu dalam hidup kita yang berkuasa. Ada sesuatu yang berkuasa, yang luar biasa dalam diri kita. 在我们心中，在我们生命中有一个蛮有权柄的， In the name of Jesus. 就是奉主耶稣的名， Ada kuasa yang seperti itu, saudara. 有这样的权柄。 Tapi apakah kita menyadari bahwa di tengah-tengah segala keterpurukan ini ada in the name of Jesus yang Tuhan anugerahkan kepada saudara? 我们是否意识到，在这么困难的时代，有这么一个权柄能力是神赐给我们的，就是奉主耶稣的名。 Kehidupan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak yang kita bisa selesaikan. 我们的生命不是特别长，也没有太多的东西我们可以完成， Tetapi biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 但是但愿这一切都是为了主的荣耀。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们满心感谢你。 Kami menyadari bahwa hidup ini adalah satu hidup karena anugerah-Mu. 我们意识到我们的生命是印着你的恩典， Kami diberikan talenta dan kemampuan sesuai dengan kehendak-Mu. 主你按照你的旨意赐给我们才能。 Tuhan, melalui kondisi kehidupan kami setiap hari, 通过我们每日的这个生活的状况， ada misi yang kami emban dalam hidup ini. 主你托付给我们一个使命。 Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. 我们相信主你与我们同在， Karena di dalam nama Kristus yang bertekuk lutut di atas langit, di bumi dan di bawah bumi, ada pada kami. 因为奉主耶稣的名，就是天上地上地底下的毫无不屈膝的，都在我们里面。 Tuhan, tolong kami untuk kami selalu bersandar kepada kuat kuasa-Mu. 主啊，求你帮助我们能够围靠你的全能、你的恩典， Melayani banyak orang yang di pintu indah untuk masuk ke bait Allah beribadah kepada-Mu. 服侍那在美门口的，能够带他们进到圣殿中来敬拜主。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。